Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa nahaja manhajahu wa jahada fillah haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah pada kita semua dapat kita bersama-sama pada pagi ini berada di surau ini untuk meneruskan pengajian kita. Kitab yang kita baca ialah Muniyatul Musalli, kitab yang berkaitan dengan sembahyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menambahkan ilmu dan memberikan manfaat pada ilmu di dunia dan akhirat. Muka surat 5. Bagi yang ada kitab muka surat 5, cara bersembahyang situ kan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biqira'ati kitabih bid-darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan baca kitabnya di dunia dan akhirat. Cara bersembahyang. Kita nak sembahyang ataupun solat, kita takbir, kita baca Al-Fatihah, kita rokok, itu disebut cara nak sembahyang. Maka cara bersembahyang ni kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita reka sendiri, bukan ulama reka. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersembahyanglah seperti mana kamu melihat aku bersembahyang. Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada ulama yang kemudiannya, seperti yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharakannya. Kita sembahyang ni kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Bersolatlah kamu seperti kamu melihat aku bersolat. Maka apabila masuk waktu, hendaklah berazan seorang dari kamu, dan hendaklah menjadi imam oleh yang terlebih tua ataupun yang alim dari kamu. Nabi suruh kita sembahyang sebagaimana kita lihat dia sembahyang. Kita tak tengok Nabi sembahyang, dan kita memang tak boleh tengok Nabi sembahyang, sebab Nabi dah lama meninggalkan kita. Maka ulama dalam mensyarahkan hadis ini terbahagi kepada 2 golongan. Pertama sekali, makna melihat di sini ialah sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi sembahyang.
Kemudiannya orang yang selepas sahabat Nabi tengok sahabat Nabi semayang. Orang selepas itu tengok orang sebelum itu. Sampailah pada kita hari ini. Itu makna tengok. Maknanya kena pergi tengok. Maknanya kalau kita nak semayang betul dengan semayang Nabi, kena pergi tengok ulama semayang. Pergi tengoklah. Dia duduk semayang, kita tengok dulu. Kemudian bila kita reti, kita semayang. Maknanya kita semayang dengan betul lah. Tak reti lagi pun kena semayang juga. Tapi dalam proses nak memperbaiki. Itu satu. Yang kedua, ulama kata melihat di sini makna dia alima, tahu. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu ada maklumat tentang aku sembahyang. Maknanya kita boleh, walaupun kita tak tengok Nabi sembahyang, tapi orang sahabat-sahabat yang tengok Nabi sembahyang, dia menceritakan. Dia cerita saja. Oh, rokok lagu ni, sujud lagu ni, iktidal lagu ni, angkat takbir lagu ni. Maka kita tu ada ilmu maklumat. Maka kita pun sembahyang mengikut ilmu itu, mengikut maklumat itu. Maka betul, kedua-duanya betul. Kedua-dua betul. Maknanya kita tak erti lagi sembahyang. Lepas tu mari orang ajar kita sembahyang. Dia ajar kita. Walaupun kita tak tengok dia sembahyang macam mana, tapi dia ajar kita. Dia ajar kalau nak mula dengan takbir dia begini. Lepas tu baca Fatihah begini. Lepas tu rokok begini. Iktidal begini. Sujud begini. Sampai habis. Maka kita dah ada ilmu tentang sembahyang. Walaupun kita tak tengok dia sembahyang, kita dah boleh sembahyang. Maka kita pun sembahyang dengan ilmu itu. Maka sah sembahyang kita. Dikira. Walaupun kita tak tengok macam mana dia sembahyang zuhur, betul lagi tu kan? Macam mana dia sembahyang asar, macam tu kan? Kita tak tengok pun, tapi kita alima, kita mengetahui maklumat sebagaimana Nabi sembahyang. Orang yang adil, ulama-ulama yang kita yakin menyampaikan kepada kita, Nabi buat lagu ni, Nabi buat lagu ni lagi, Nabi buat lagu ni, maka kita ikut Nabi buat tu dengan maklumat yang kita ada, sah sembahyang kita. Maknanya orang yang nak sembahyang ni, dia kena ada ilmu lah, paling kurang. Hak bagus lagi, dia pergi tengok ulama-ulama sembahyang. Dia pergi perhati macam mana dia rokok, oh macam ni, macam mana dia sujud macam ni, macam mana dia baca Fatihah macam ni, macam mana dia duduk tahiyat macam ni. Sebab itulah disebut oleh guru saya, ustaz saya lah, mengaji di Syria tu, Syekh Rusdi. Dia kata kita ni pelajar-pelajar agama ni kena sembahyang biar elok. Sebab orang tengok kita, orang awam dia tengok kita, dia mungkin nak tanya malu tak? Maka dia tengok, oh ustaz ni buat lagu ni, buat lagu ni juga. Oh ustaz ni buat lagu ni juga. Kalau ustaz tu tak sembahyang betul-betul, tak elok-elok, maka orang tiru dia hak sembahyang tak elok. Maknanya walaupun benda tu sunat, tapi dia kena buat bagi comel, bagi elok. Bahkan disebutkan oleh tu saya tu, dia kata kita hak mengaji agama ni, walaupun sembahyang sunat selepas daripada fardu itu sunat, tapi kita ni kena sembahyang. Sebab orang tengok kita. Bila kita pun hak mengaji pun tak sembahyang, hak tak mengaji lagi awal tak sembahyang. Tak? Dia tahu ustaz pun tak sembahyang sunat pun. Tak? Kami takkan nak lebih ada ustaz. Kami bukan tak mau sembahyang, kami nak sembahyang. Tapi nampak ustaz pun tak sembahyang, kami pun tak sembahyang juga. Makna itu. Sebab apa? Sebab kita melihat, masyarakat melihat. Maka satu dengan melihat, satu lagi dengan
kita mengaji begini adaan. Habis itu, bagi solat itu ataupun rupa sembahyang, rupa sembahyang, rupa dia tak ada cara kita nak sembahyang ni kena buat serupa Nabi sembahyang. Atau hak Nabi sembahyang ni macam mana? Macam ni. Bagi sembahyang ada dua rupa. Ia tidak lengkap dan sempurna, melainkan dengan ada kedua-dua rupa ini, iaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman hakiki, hakikat batin. Rupa luaran ialah syarat. Syarat itu adalah sebagai ruhnya. Ini rupa luaran. Dia pengarang kita ni, dia bagi dua. Bagi dua sembahyang. Ada dua rupa, dua pandangan, sudut pandang. Satu zahir, kedua batin. Kedua-dua ni kena betul. Kedua-dua ni kena betul. Kena ikut Nabi betul-betul. Tak boleh zahir saja betul, batin tak betul. Batin saja betul, zahir tak betul, tak boleh. Maka dia sebut kita syarat itu adalah sebagai ruhnya. Syarat tu sebagai ruh. Dia umpamakan sembahyang itu seperti satu tubuh, seperti satu orang. Sembahyang tu macam satu orang. Dalam kitab yang lebih besar, kitab Iqna' adalah berkata Khatib Al-Syarbini, qad syubbihatis salatu bil insan farruknu ka ra'sihi wasyartu ka hayatihi wal ba'du ka a'da'ihi wal hay'atu ka sya'rihi. Ditasbih, tasbih maknanya contohkan ataupun dimisalkan solat itu dengan manusia. Sembahyang ni seperti manusia. Sembahyang ni apa? Sembahyang ni seperti seorang manusia. Rukun itu seperti kepalanya. Rukun sembahyang, 13 rukun itu seperti kepala. Syarat itu seperti hidupnya, iaitu ruhnya. Syarat tu ruh. Syarat ni mana? Syarat ni hak di luar daripada sembahyang. Tapi kalau dia tak dibuat, tak sah sembahyang. Dia duduk luar sembahyang, syarat. Ab'ad itu, sunat ab'ad itu seperti anggotanya, tangan kaki. Dan sunat hay'ah itu seperti bulunya, rambutnya. Yakni bulu yang dihiasikan dengannya seperti janggut, rambut dan sebagainya. Itu. Berkata juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, فالركن والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها والسنن التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحة بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء وأما الهيئات وهي ما وراء السنن فتجري مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون. Rukun sujud, berdiri dan sekalian rukun-rukun itu diberlakukannya pada tempat berlaku hati. Sujud, rukun semua tu seperti hati dan kepala. Kerana dengan ketiadaan hati dan kepala ni, maka matilah orang tu. Bererti ketiadaan solat.
Dan sunat-sunat yang kami sebut itu daripada mengangkat dua tangan, doa iftitah, tasyahud awal, semuanya diibaratkan seperti tangan, dua mata, dua kaki, dan ketiadaan anggota-anggota itu luputlah sah sembahyang. Itu dan dengan luputnya perkara tersebut, maka kalau tak ada anggota tu tak luput sembahyang. Tak mati orang tu, seperti tidak luputnya roh ataupun hidup dengan ketiadaan anggota ini. Adapun sunat hay'ah itu ialah barang lain daripada sunat-sunat tersebut, dan barang lain daripada sunat-sunat tersebut ia menepati sebab-sebab keelokan seperti dua bulu mata, bulu kening, seperti janggut dan warna kulit dan sebagainya. Itulah yang diumpamakan dengan sembahyang. Maka sini dia sebut syarat itu seperti mana ruh. Syarat tu ruh. Syarat ni apa dia? Syarat sembahyang ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat sembahyang ialah menutup aurat. Syarat sembahyang ialah menghadap ke kiblat. Syarat sembahyang ialah tahu masuk waktu. Maka syarat-syarat ini seperti ruh. Kalau pergi sembahyang pakai hentam, syarat tak tahu mana, wuduk tak ada, berhadas kecil, sembahyang pergi dah. Mereka bukan tahu kita ada wuduk tak ada wuduk, janji mereka tengok kita sembahyang. Maka sembahyang itu tak hidup, sembahyang itu mati. Maka mati tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kira orang lah ni. Tak. Orang lah ni macam dia sembahyang, dia batal ayat sembahyang. Batal ayat sembahyang, dia sembahyang juga. Sembahyang juga. Buat tak tahu je. Orang bukan tahu aku batal sembahyang. Tak. Payah nak keluar pergi semua. Sembahyang pergi lah. Tak. Maka itu tak betul. Nabi SAW kata, apabila kita berhadas waktu sembahyang, maka ambillah hidung, makna pegang hidung, lepas tu keluar pergi, pegang hidung keluar pergi. Oh, kalau kita berlaku macam tu lah ni, orang tanya pasal apa, pasal apa, pasal apa. Lalu tu imam pula, pasal apa? Tak ada pasal apa, batas sembahyang. Apa sembahyang? Sebab benda batas sembahyang ni bukan boleh kita apa panggil sekat dia, macam nak terkentut ke, bukan boleh sekat. Maka batas sembahyang ni benda yang tak salah kan? Cuma diajar oleh Nabi SAW, kita kena jujur dengan Allah. Bila kita batal. Kita jadi imam contohnya, orang ramai belakang kita, bila kita batal, macam mana? Kalau kita berhenti sat lagi, mereka ni kaluk pun kalau aku berhenti. Kaluk sebab tak mengaji. Kalau mengaji tak kaluk. Tak, tu imam berhenti, orang lain ganti imam itu, tak ada masalah. Tapi kalau tu imam ni tak mengaji, dia hanya mengaji Quran je, boleh mayan je, tapi dia tak erti hukum fiqh, dia batas sembahyang, dia kata biar pilah terus, pilah perhabis sembahyang ni. Sebab kalau aku berhenti lagi, kaluk mereka, maka batas semua, tak sah sembahyang. Sebab apa? Tu imam tidak ada wuduk, tu imam tak cukup syarat dia. Maka kena jujur. Bila dia batal, berhenti terus. Batal tu berhenti terus. Sebab itulah dibahaskan oleh ulama apabila seorang itu sujud kemudian tu imam tu batal sembahyang, sujud batal, macam mana nak orang nak ganti dia? Orang nak ganti macam mana? Tak? Orang nak ganti macam mana? Maka ulama menyatakan boleh dia sebut, walaupun dia batal dah pun diberi rukhsah, dia sebut Allahu Akbar supaya orang bangun. Lepas tu dia kelak pergi, supaya orang tahu kata dia kelak. Tak payah bab, tak payah kata ni aku batal ni hampa ganti pula. Tak payah. Itu tak betul, tak kena. Tak boleh bercakap dengan orang dalam sembahyang, tak boleh kontak. Dia sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sedang berhubung dengan Allah. Maka kita sebut Allahu Akbar, bangun. Lah semua orang, sama ada duduk antara dua sujud
ataupun duduk sujud yang kedua, maka dia tahulah kata tu imam dah keluar api, maka orang yang duduk belakang imam ni teruskan takbir seterusnya, maka dia pun bangun untuk sembahyang. Dan kalau orang kata, kalau orang hak duduk ni nak ganti, macam mana dia duduk sama baris dengan makmum? Tak apa ke? Tak apa. Nanti dia bangun, barulah dia langkah ke depan. Tak payah waktu duduk dia merangkak pergi ke depan. Siapa tu kena mengaji? Tak. Kalau tak mengaji, jadi pelik lah. Benda ni mungkin berlaku. Tak. Mungkin dalam bulan Ramadan ni kita pakai sembahyang tarawih belakang, mungkin berlaku. Tapi kena jujur. Kena jujur. Lepas tu imam ni, dia pergi ambil sembahyang, dia sembahyang jadi makmum balik lah. Jangan main-main, okey, aku okey lah. Belakang balik. Tu tak kena juga. Tak. Nak ambil balik, disambung Pak Bi. Sebab tu kita kena mengaji. Syarat dia kena cukup. Syarat dia ni ialah ruh sembahyang, ruh. Syarat ni walaupun dia tak ada dalam sembahyang tu, rukun nampaklah, takbirnya, tak, baca Fatihahnya nampak rukun, tapi tak nampak orang ni berwuduk ke tak. Maka wuduk itu syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat itu syarat sah sembahyang. Disebutkan oleh ulama, jika kita tak yakin ini arah kiblat, kita tak boleh nak takbir. Kita tak yakin ni arah kiblat ni, ikut dia, hentam pilah, kok ni ikut, tak boleh takbir. Kerana kena yakin dulu ini arah kiblat. Sekurang-kurang yakin ialah dengan kita ijtihad sendiri. Tengok matahari ke, tengok rumah orang ke. Sebab orang ni kita nak tanya orang tak ada. Orang tak tahu, kita kira dalam kepala kita ke, oh mai kok ni, masuk kok ni, kok ni, kok ni lah kiblat, aku yakin, baru boleh takbir. Lagi tak yakin, kena cari keyakinan itu. Dia tak boleh pakai hentam saja. Seperti itu juga masuk waktu. Dia tak boleh, ni kira masuk kok, tak, depa saja tak azan kok, kira masuk lah. Tapi kalau kita tahu jam kita ni tepat, maknanya kebiasaannya dia berjalan elok. Hari tu kita tak tahulah kok lambat ke dia berjalan, kok cepat sangat ke, tak. Tapi biasanya elok, maka kita boleh iktimadkan pada jam walaupun orang tak azan lagi. Maknanya kalau jam kita biasanya zuhur masuk pukul 1.15, maka hari ni dah pukul 1.15 dah ni, kita tunggu lebih sikit 5 minit, kita pun semayang walaupun orang tak azan. Tak apa, itu dah datang keyakinan. Kita tak boleh masuk dah kok, kira masuk lah, takkan tak masuk lagi. Semayang pilah. Kalau kita takbir Allahu Akbar, kita pun semayang. Tiba-tiba kita semayang sikit, baru orang azan, kita pun datang keraguan dalam hati, lah aku semayang sat-sat, tak masuk waktu lagi kok, mereka baru azan kok. Maka kita berhenti semayang tu, takbir balik. Sebab tadi kita semayang tak yakin kata waktu tu masuk, ragu kata waktu tu masuk, maka kita semayang lagi. Dirikan semayang lain, dirikan terus. Kita tak boleh kata kita semayang sekerak orang pun azan, kira ya lah, kira okey lah, tak, janji aku semayang. Tu benda tu. Rukun itu sebagai kepala dan badannya. Rukun tu kepala dan badan. Rukun semayang 13. Ada yang bagi sampai 18. Tak apa, mereka beza bagi je, benda sama. Ada yang kira jadi 18 sebab dia kira tamak ninah tu rukun lain. Rokok satu, tamak ninah satu lain. Hak jadi 13 ni, rokok dan tamak ninah sekali, kira sekali. Tak apalah, kok mana-mana pun. Rukun sebagai kepala dan badannya. Rukun ni kepala dan badan, maknanya tak dapat tidak kena ada. Kalau tak ada, macam orang tak ada kepala. Kalau ada sebahagian macam orang tak ada badan, nak jadi orang ke tak jadi orang, maka tak jadilah sembahyang. Sunat ab'ad itu sebagai anggotanya. Sunat ab'ad itu sebagai anggotanya, dan sunat hay'ah itu sebagai bulu perhiasannya. Sunat ab'ad seperti kunut, seperti tasyahud awal, maka ianya seperti anggota dia, tangan dia, kaki dia. Maka kalau orang tak buat sunat ab'ad, maka seperti mana orang kudung kaki, orang kudung tangan, gitu. Sunat hay'ah itu seperti rambut.
seperti bulu yang menghiasi bulu mata, bulu kening, rambut yang menghiasi seorang. Segala syarat rukun yang zahir dan sunatnya tertuntut daripada perbuatan berdiri, takbir, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat dan salam, manakala rupa hakikat yang batin. Dia sebut tu ialah rukun. Dia sebut ni pada kita rukun. Rukun yang zahir dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri, patut takbir, patut baca Fatihah, patut rukuk, patut i'tidal, patut dua sujud, sujud dua kali, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud untuk baca tasyahud akhir, patut tahiyat, baca tasyahud akhir dan salam. Manakala rupa hakikat yang batin, rupa hakikat batin pula tadi hak zahir ialah khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni hadir hati. Hadir hati kita. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faruhuha wa hayatuha al-batinatul khusyu'u wal niyatu wa hudurul qalbi wal ikhlas. Ruh itu dan hayat itu, ruh sembahyang tu dan hidup sembahyang itu yang batin, dari sudut batin ialah khusyuk. Khusyuk, patut niat, hadir hati dan ikhlas hati. Khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, rendah diri, memahami makna bacaan dan tasbih dan lain-lain tanggungjawab sembahyang yang batin. Khusyuk ni, kita berusaha nak khusyuk, kena usaha sebagaimana kita usaha nak memperbetulkan zahir sembahyang. Makna memperbetulkan rukuk, memperbetulkan sujud, memperbetulkan baca tahiyat. Tak tengok ke orang nak betul baca tu, dia nak betul baca tu, tengok attah nak betul ni berapa kali. Tak, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah, tak betul lagi, ulang lagi. Lepas tu nak betul apa panggil alham bis berapa kali bis. Tak, kita kadang-kadang duduk tepi dia apa pening. Dia hak tu, hak zahir tu kita dipanggil waswas. Al-waswasatu minasyaitan. Waswas ni syaitan. Maka kita kena belajar. Bila orang ada ilmu, dia tak ada waswas. Orang ilmu kurang, dia mari waswas. Macam kita nak belajar baca surah Fatihah, nak baca macam mana? Alhamdulillah. Kalau kita pergi ambil kat tok guru, tak ada waswas. Kalau kita belajar sendiri di rumah, ada waswas. Kok ni kaptu, kok ni kaptu, kok ni kaptu, kok ni kaptu. Tak. Kalau kita pergi belajar depan tok guru, kita guru, dia dengar bacaan kita baca depan dia kata okey, kita clear. Kemah, mari pilah siapa belakang jadi makmum, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita yakin kita ambil bacaan kita ni pada tok guru, kita tahu. Kalau orang tegur kita pun boleh apa panggil belajar dengan dia. Oh, lagu ni aku ada riwayat lain saya mengaji lagu ni. Kita yakin. Bukannya kalau orang tegur sikit, saya pun tak tahu. Lagu tu ke, lagu ni ke. Kita pula ragu hak kita. Kita pula ragu kita. Jadi hak tu dia hilang dengan kita belajar. Belajar hilanglah was-was. Tengok Imam Qah sekali ya, Allahu Akbar. Imam kita 4 kali Allahu Akbar, tak masuk lagi, tak masuk lagi. Sebab apa? Sebab dia tu nak niat tu tak, dia tak belajar.
Yang dia belajar niat ni ialah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, contohnya lah. Berapa panjang? Lama lah, kena panjang. Tak? Padahal niat ni orang tulis begitu untuk kita memudahkan kita nak niat. Maknanya lagu itulah niat. Tapi niat ni adalah hati. Maknanya aku sembahyang zuhur ni kerana Allah. Ada ulama kata tak sebut tak apa 4 rakaat, sebab zuhur memang 4 rakaat. Tak sebut tak apa. Kan? Maka aku sembahyang zuhur ni kerana Allah. Begitu. Kita ni mari daripada rumah nak sembahyang zuhur. Niat dah nak sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur. Ada dah dalam qasad, ada apa panggil dalam hati kita nak sembahyang. Mari sini Allahu akbar, sembahyang terus. Tak ada masalah apa. Tak, Allahu akbar aku sembahyang zuhur kerana Taala. Bila dia mengaji, okey. Bila dia tak mengaji, Allah saja aku sembahyang zuhur. Macam tak ada ni. Tak ada. Buatkan lagi. Dia nak mari terlintas macam dia tulis tu. Tak? Macam dia tulis tu. Ni macam hak ada di masjid tu, hak lalu tu. Dia lintas tu. Saja aku lintas satu-satu semua. Lepas tu silap lintas. Makna dia aku dulu baru sahaja. Maka takbir lain pula. Tak? Itu yang jadi penat tu. Padahal dia boleh rengkakkan. Aku sembahyang ni kerana Allah. Aku sembahyang zuhur kerana Allah. Tak? Aku sembahyang zuhur ikut imam kerana Allah. Begitu. Dalam hati. Tak? Kita ni kita tak tak buat kesimpulan kepada niat kita. Padahal kita mari kita nak sembahyang dah. Nak sembahyang dah. Maka aku nak sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Jangan kita nak sembahyang zuhur kita kata sahaja aku sembahyang sah. Itu salah lah. Itu kena berhenti takbir lain lah. Itu tersalah dia panggil. Tak? Jadi kita betul. Sembahyang zuhur. Nak ikut imam. Okey. Tak? Ini dia banyak perbezaan pendapat ulama. Sebab niat itu dalam hati. Niat itu kita tahu niat dia. Kita tahu niat dia. Tak? Dia aku ni nak buat apa ni? Nak sembahyang. Sembahyang ni sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur kerana siapa? Kerana Allah. Dan kalau kita lintas dalam kepala kita kerana Allah, tapi hak duduk dalam hati kita kerana mamat, tak sah ke sembahyang kita. Kita niat ni lintas dalam kepala kita kerana Allah, tapi dah depa ni mai rumah aku ajak aku sembahyang, aku mai juga. Tak? Dalam hati tak sah ke? Hak tu dia panggil niat. Apa dia panggil niat? Maknanya niat kita ni kerana Allah. Ya, kerana Allah. Kalau orang tak ajak pun, orang tak suruh ke, orang apa panggil tak lalu ke rumah kita ke, tak panggil kita, tetap kita sembahyang. Kita nak main sembahyang. Itulah panggil niat. Niat ikhlas kerana Allah. Kita kena latih sampai tak tu. Kena berlatih. Dia kena berlatih. Dia semua mari asal dikacau oleh syaitan. Kok ni. Bila kita latih, dia jadi okey. Alhamdulillah. Sebab itulah sunat bagi kita sembahyang sunat sebelum kita sembahyang fardu, kerana nak melatih ikhlas kita, nak melatih niat kita. Tak? Mari kita sembahyang sunat dulu. Maka dia tu menenangkan kita untuk mengikhlaskan niat kita sekurang-kurangnya. Makna hari ni kalau orang main bola lah ni, warm up dulu. Tak? Main sepak dulu, apa semua dulu, buah ni tahu dulu no goal sebelah apa Brazil, hak ni Argentina, jangan sat lagi buh gol sendiri. Tak? Main warm up dulu 2 rakaat. Aku sat gini nak main zuhur, tahu dulu tenang dulu. Sebab tu sunat kita sembahyang 2 rakaat dulu. Makna dia kita berikan satu latihan pada diri kita untuk memudahkan untuk kita sembahyang fardu lepas tu. Itu tujuan dia. Khusyuk. Yang kedua khusyuk. Khusyuk ni maknanya kita sembahyang ni, kita orang Melayu ni sebab tak faham bacaan sembahyang tu payah nak khusyuk. Tak faham. Alhamdulillahirabbil alamin, tak faham ke apa. Ar-Rahmanir-Rahim pun tak erti ke. Maka kita duk ingat ke lain. Duk ingat ikan, duk ingat ayam, macam-macam. Tak? Sebab kita tak faham. Sebab itulah di antara yang disebutkan sini ialah kita memahami makna bacaan. Kita kena faham, kena mengaji makna dia tu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mengaji makna saja, tengok dalam Quran, segala puji bagi Allah. Itu makna saja. Kalau kita mengaji tafsir lagi luas. Lagi luas. Apa dia? Bab tafsir ni dia ajar alif lam hamida. Alif lam duduk di alham tu, alham al tu dia al apa dia? Al ma'rifah. Al ni al apa? Al istighraq dia panggil. Istighraq ni apa dia pula? Iaitu meliputi keseluruhan. Keseluruhan apa? Puji. Puji itu kita kata puji. Tapi kalau kita sebut hamdu, puji. Tapi kita sebut alhamdu, segala puji. Segala puji ni kok mana pula? Puji ni ada banyak mana? Kena kata ngaji. Puji ni ada 4. Puji ni ada 4 sekurang-kurang. 4 tu puji apa dia? Puji Allah kepada makhluk dia. Allah puji makhluk dia. Tak, Allah puji Nabi Muhammad. Allah puji apa panggil malaikat dia. Allah puji apa panggil penciptaan yang dia pencipta ni. Puji Allah bagi makhluk dia. Lepas tu yang kedua, puji Allah SWT diri dia sendiri. Allah puji. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia kata ni Allah yang buat langit bumi. Allah puji dia sendiri. Tak. Lepas tu puji makhluk pada Allah. Kita puji Allah. Subhanallah. Tak. Segala maha suci Allah. Alhamdulillah. Tak. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Lepas tu yang keempat ialah kita puji sama kita. Sama makhluk. Oh, comel lah mak hari ni. Kita puji dia. Oh, pokok bunga ni harum bangun dia. Oh, nasi ni sedap lah. Puji nasi. Puji rumah. Rumah ni cantik. 4 puji ni kurang-kurangnya. 4. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 4 puji ni semua Allah yang berhak mendapat pujian itu. Walaupun kita puji pokok bunga, hakikatnya kita puji Allah sebab Allah buat pokok bunga. Walaupun orang puji kita hidung mancung ke kulit putih ke, hakikatnya dia puji Allah, bukan puji kita. Sebab apa? Kita Allah buat, bukan kita buat sendiri. Jadi segala puji bagi Allah. Maka orang yang semayang bila dia sebut alhamdulillah, dia tak sombong. Habis tak sombong dah. Tak. Satu. Yang kedua, dia tak akan menjadi orang yang mengejar pujian orang. Nak kejar buat apa? Puji bukan hak kita, hak Allah. Dia tak memberi kesan dalam hidup dia, orang puji ke tak puji ke, sama kan? Tak? Sama. Sebab apa? Sebab puji tu Allah punya, bukan aku punya. Bukan untuk aku. Orang puji kita. Baiknya mat, baiknya apa panggil Pak Long. Dah tak apa, baik tu dia puji Allah. Kita tak terasa apa pun. Tak ada rasa terangkat ke. Tak. Orang tak puji, tak apa. Hakikatnya semua puji bagi Allah SWT. Tu alhamdulillah. Patut orang hurai pula lillah. Segala puji bagi Allah. Bagi ni bagi macam mana? Bagi macam mana? Bagi Allah. Bagi macam mana? Bagi ni dia ada 2. Satu, hak milik. Ni handphone ni bagi saya li, kalau bahasa Arab. Tak, handphone ni li ni bagi saya. Bagi saya tu makna dia milik saya. Hak ni li apa dia? Li milik ke? Li apa panggil kerana ke? Tak. Li apa dia? Li ni li milik, iaitu lil al-istihqaq. Segala puji itu ialah berhak hanya pada Allah. Orang lain tak boleh dipuji. Hakikatnya begitu. Orang lain ni tidak ada hak untuk mendapat pujian. Allah saja yang berhak mendapat pujian. Sebab itu apabila kita puji makhluk, kita jangan semata-mata puji makhluk. Kita kena ingat dalam hati kita sedang puji Allah. Allah cantiknya pokok bunga, cerita dalam hati Allah buat. Tak? Allah sedapnya ikan tenggiri ni, cerita dalam hati Allah buat. Allah gula lijah buat sedapnya dalam hati, Allah lah buat lijah. Muka dia boleh buat gula.
Tak tak? Kalau Allah tak buat lidah, gula tak ada lah. Tak tak? Begitu. Maknanya puji kita ni bukan berhenti sampai situ je. Dia pi pada Allah SWT. Baru betul. Baru betul. Kalau kita puji, kita pi situ je, habis. Patut orang kena puji pula. Lidah yang buat gula tadi, orang puji dia pun alhamdulillah, Allah yang ciptakan aku, Allah bagi ilmu pada aku, Allah bagi reti aku masak. Dia kata pula, dia syukur pula, dia tak jadilah hati dah. Tengok orang dulu. Dia tak jadi lagu tu. Jadi lagu tu sebab dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, alhamdulillah, Allah buat aku begini, Allah bagi aku pandai. Orang lain Allah tak bagi pandai. Orang lain belajar sekali dengan aku juga, tapi dia bodoh, aku cerdik. Maka kita alhamdulillah. Orang yang memuji bertambah takwa daripada Allah. Kerana dia tengok apa semua elok ni ialah Allah yang buat, Allah yang kurnia pada dia. Orang yang dipuji juga bertambah takwa dia. Kenapa? Kerana dia menyedari apa yang ada pada dia bukan hak dia, hak Allah yang berikan pada dia. Maka jadilah manusia ni semakin bertakwa. Sebab itulah sembahyang ni imaduddin, tian agama. Sebab dalam sembahyang tu banyak benda yang akan dapat kita ambil faedah dia untuk perubahan dalam masyarakat. Tapi kerana tak mengaji, bila tak mengaji ni, kita pergi di dalam hutan, jumpa mas ketui pun kita buang. Kita tak tahu kata mas. Tak? Jumpa tersepak batu, boom. Batu apa? Patah kaki-kaki aku berdarah. Padahal emas tu Tuhan nak bagi kita. Bila kita tak tahu dia emas, ambil campur apa dalam sungai. Kalau orang tahu, ni emas ni kot. Tak? Berat elok ni. Test bunyi dia, okey dah ni. Tak? Tengok warna dia, okey dah. Buat balik rumah. Tapi kalau orang tak tahu ke tu. Macam orang tak tahu, dia duduk kampung, hutan penuh keliling rumah dia. Hutan tu hutan apa? Hutan tu tongkat ali, kacik patimah. Tak? Dia ni tiap-tiap hari cabut buang pakai. Apa tebah, tiap-tiap bulan tebah. Tak? Mai orang tahu, pakcik tak payah tebah, biar saya pula tebah. Okey, alhamdulillah lah, nak bantu aku. Dia pun main tebah, tiap-tiap bulan dia main tebah. Main tebah dia pergi jual Kuala Lumpur tu. Hari tu main dengan gerek buruk lah. Ni pakai Mercedes. Kita kata beli kereta baru pula nak. Beli kereta baru. Anak kerja apa? Kerja menebah ni. Kerja menebah ni boleh piti banyak ni. Sebab sekali tebah ni pakcik 3,000, 4,000. Dah pasal apa 3,000, 4,000. Ni boleh jual ni pakcik. Pasal apa boleh jual? Ni lah orang duk sebut tongkat ali tu. Ya ke? Allah, pakcik lama dah duk bakar je. Sebab apa tak tahu? Tak tahu. Rugi. Jadi begitu ruginya orang tak tahu selok-belok kehidupan dunia, maka lebih rugi lagi lah orang yang tak tahu selok-belok kita hidup nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Habis itu, memahami makna bacaan dan tasbih dan lain-lain tanggungjawab sembahyang yang batin. Tu maka situ sembahyang ni dua-dua tu penting. Bukan hak ni saja, bukan hak zahir saja penting, dua-dua penting. Insya-Allah lah kita dalam kitab kita nanti dia akan ajar. Ini permulaan mukadimah ni dia sebut sikit-sikit. Dengan kata lain, rupa luaran sembahyang itu adalah bahagian badan dan anggota, dan rupa dalamannya adalah bahagian hati dan rahsianya. Inilah tempat yang menjadi perhatian Allah pada hamba-Nya. Allah dia tengok apa? Tengok batin. Dia tengok hak batin sembahyang kita. Hak zahir bukan dia tak tengok, dia tengok juga, tapi semua orang tengok. Allah tengok, kita tengok. Tak? Tapi Allah dia tengok hak batin. Manusia tak boleh tengok hak batin. Allah tengok hak batin. Maknanya kita kena baiki sembahyang kita bukan sahaja betul zahir, bahkan batin pun betul juga. Baru puas hati. Batin betul. Biar kita sembahyang ni khusyuk betul. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu dia perang kena panah dia betis. Bila kena panah ni, orang nak cabut panah dia kata tak apa, nanti aku sembahyang baru cabut. Sebab sakit. Bila dia sembahyang orang cabut ni tak terasa. Sembahyang ni orang cabut panah tu tak terasa.
cabut busur panah tu, anak panah tak terasa sakit. Sebab apa? Khusyuknya dia sembahyang pada Allah SWT. Khusyuknya dia. Kita bukan sakat busur busur panah. Nyamuk duduk jauh pun dengar dah nak main. Nak main nak main kat aku ni. Tak gigit lagi tu. Kalau gigit tak tahu. Nampak tak? Apa? Kita tak berlatih untuk khusyuk. Tak berlatih untuk khusyuk. Dia sebenarnya bila kita semayang khusyuk elok ni, dia ubah. Dia punya keuntungan dia ubah apa dalaman kita. Kan kita ada marah, kita ada apa lagi, kedekut, kita ada apa lagi, apa sombong, macam-macam lah dalam diri kita ni. Kita ada sedih, kita ada rindu, macam-macam. Maka kita semayang khusyuk, kita tahu hakikat kita, kita akan dapat mengontrol dengan baik. Kan lah ni apa dah, orang ni mengamuk, bunuh orang 3 orang, apa anak ni mengamuk, macam-macam lah. Bini mengamuk, tok lelaki mengamuk. Sebab apa jadi mengamuk ni? Sebab apa? Sebab mengamuk ni kerana tak kontrol dalaman dia. Tak dikontrol dalaman dia. Tak kontrol. Kadang orang macam-macam lah. Orang marah kat anak, sampai marah, tiba anak begitu semua. Orang berbalah suami isteri sampai bercerai. Sebab apa? Dalaman tak kontrol. Padahal benda-benda kecil je. Benda-benda kecil. Sebab apa? Sebab dia tidak sembahyang dengan khusyuk. Tak sembahyang dengan khusyuk. Bila dia sembahyang dengan khusyuk, tak ada masalah apa. Tak? Contoh kita kata orang maki kita. Maki pergi tak apa. Kita bertindak ni bukan bertindak dengan marah. Kita bertindak dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Kita bertindak. Bukan marah tu menjadi apa panggil sebagai cara kita bertindak tak. Tak, kita bertindak dengan kebenaran. Sebab tu kita tengok tok-tok guru, orang alim ni, depa ni orang fitnah ke, orang nak kata apa ke, orang begini ke, orang begini, dia tenang. Tenang hadapi dengan tenang. Dia tak panik. Situasi apa panggil tegang ke, dia tak panik. Sebab apa? Sebab dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gantung. Kita ni banyakkan bergantung dengan diri kita sendiri. Apabila kita kata kita tak boleh nak selesai, jadi masalah. Habis dah kira tak tahu apa lah. Sebab apa? Sebab kita tak bergantung dengan Allah. Apabila kita bergantung dengan Allah, kita yakin Allah ada. Allah selesai. Pandai-pandai dia nak macam mana. Ya. Sebab dia suruh aku buat macam ni, pandai-pandai dia lah. Nak berikan pada aku hak ni. Sebab Allah itu Maha mengatur. Apa ustaz yang kedua ni main dah ni? Tadi. Kata kita nak berhenti ke kita nak terus ni? Kita berhenti situlah. Kata Imam Al-Ghazali, umpama orang yang mengerjakan sembahyang. Saya suara pun kurang sedap hari ni. Semalam ada apa pergi ceramah kat depa mana ada pendang. Suara depa makan ke mikrofon ni. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Okey, silakan. Ya. Pusing alhamdulillah. Kalau kita tak sengaja kata tak batal. Tak sengaja. Kalau kita sengaja batal. Maknanya kita action, kita tahu kalau kita sebut ni batal. Kita bersebut juga batal. Sebab dia benda tu di luar sembahyang sunat saja. Maka dia ni bukan satu benda yang ada dalam sembahyang. Tapi kalau kita bersin, lepas tu kita terkata tak apa. Tu lagi. Kalau dia jadi imam, dia baca surah terus, berapa baca, dia baca surah tapi dia tak boleh. Tak ingat ayat surah tu. Kalau tak sengaja dia atau dia sebut astagfirullah. Kita yang makmum ni, atau imam baca. Makmum tak batal. Dia kalau bercakap dalam sembahyang ni, sama ada bercakap bahasa Melayu ke bahasa Arab ke. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja dilihat. Setengah ulama kata sampai 15 perkataan pun tak apa lagi. Dilihat maknanya perkataan yang yasir dia sebut, yasir. Perkataan yang sedikit, perkataan pendek. Maknanya dia tak sengaja.
tak sengaja ni mungkin latah ke, mungkin apa ke, tak? Tak sengaja. Kalau sengaja sebut satu huruf pun tak boleh. Duk sembahyang pi, pi saja. Pi orang faham kan? Tak boleh, batal sembahyang. Kita sengaja nak sebut, tak boleh. Kalau kita tak sengaja, tak apa. Tak, makna dia apa panggil, mungkin sembahyang mengantuk tapi tak sengaja sebut gitu, tak batal sembahyang. Kalau tak sengaja tak apa. Dia bercakap ni sama ada bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, dia makna bercakap ialah buat sesuatu yang tidak diajar oleh Rasulullah ataupun berkata sesuatu yang tidak diajar oleh Rasulullah dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Maknanya kita takbir Allahu Akbar, kita pun baca doa tidur ke, doa makan ke, sengaja baca. Tak boleh, tak batal sembahyang. Sebab apa? Rasulullah tak suruh baca tu. Kena baca doa ni, ni. Doa ni. Walaupun dalam bahasa Arab. Sebab orang Arab dia bercakap, mana bercakap Melayu, bercakap Arab lah. Tak? Mana dia sebut saja waladdallin. Lepas waladdallin tu dia sebut pula alif batasar. Contohnya tak, sengaja dia sebut, batas sembahyang. Sebab itu dikira kalam ajnabi, perkataan yang tak boleh ada dalam sembahyang. Wallahu a'lam bissawab. Dan tadi tu makmum tak batal sembahyang. Makmum tak batal. Imam kalau dia sengaja batal sembahyang lah. Dia sangkut baca lah. Dia ulang tak boleh, tak dan itu hukum atas dia. Kalau dia kata tak sengaja, mana tak sengaja tak apa, mana terkeluar biasa dia hidup lagu tu, mulut dia. Sengaja batal. Kalau dia batal, kalau dia tahu kata dia batal, dia kena keluar. Kita mayang dengan imam baru lah, yang imam ganti dia tu, tak lagu tu. Kalau dia tak keluar, kita anggap dia tu tak sengaja, jadi sah mayang kita. Kita tak boleh, kita tak payah nak hukum dalaman dia. Kita tak payah nak hukum dalaman dia apa dia. Maknanya dia kalau dia sebut macam tu, dia tak keluar, kita tak payah pergi tanya dia. Tak ada hang kata astagfirullah tu, hang lupa ke, hang memang nak kata, tak payah tanya. Kira dia tu lupa, kita terus mayang. Sebab dia yang jadi imam tu, dia kena mengaji. Maknanya kalau dia tak dikata dengan sengaja, maknanya dia baca 3 kali 4 kali lekat-lekat, dia pun memang nak kata tu, memang nak kata astagfirullah tu, sebagai doa ke, sebagai apa ke untuk dia main ni, tak? Maka dia pun kata, dia perkataan ni apabila keluar di mulut, perkataan, kalau sakat hati saja tak apa, hati saja astagfirullah tak apa, hati saja tak apa. Ni perkataan. Maka kalau dia keluar perkataan, kita dengar, tapi dia teruskan sembahyang, maknanya dia tak sengaja tu, kita teruskan sembahyang kita sah. Ada lagi? Ada sebagian tambah doa macam apa walaupun ni perkataan ni buat Tambah doa. Bila walaupun gitu sebelum amin tu ada setengah orang dia sebut apa nama Tak tahu. Kalau dia kena tengok riwayat lah. Kalau ada yang ulama-ulama yang membolehkan, tak ada masalah lah. Walaupun ianya sunat. Seperti kita berdoa dalam tahiyat. Dalam tahiyat ni habis zakat apa panggil selawat Nabi ya. Tapi kalau ada tahiyat-tahiyat lain yang kita jumpa dalam kitab, kadang-kadang dia sambung lagi apa doa-doa lain, maka itu tak membatalkan sembahyang. Sebab mungkin ada riwayat-riwayat, walaupun riwayat itu dhaif, maknanya dhaif ni dari sudut sanad dia, tapi untuk amalan fadail boleh diamalkan, tidak ada masalah. Dilihat begitu. Kalau ianya penambahan daripada kita sendiri, tak boleh. Saya saja nak tambah, tak. Saya saja nak tambah, maknanya dia benda ni bid'ah, benda ni memang Nabi tak buat, maka tak boleh. Memang tak buat. Tapi kalau ada asas dia, maknanya dia Nabi buat ke, ada hadis-hadis ke menyebut, tak, maka itu boleh kita baca. Kita tengok, kita kena mengajilah. Maknanya benda yang kita nak baca ni, doa lepas waladhdallin ke, hati saya tak jumpa lagi tu dalam kitab tu.
Doa lepas wala dhalin ke, doa apa panggil kunut, apa bagi panjang ke, bagi pendek ke, baca tahiyat tu, apa lepas tahiyat ada doa lagi ke. Hak tu semua tak boleh rekod sendiri. Kena mengaji. Ada iktimat kita. Dalam kitab ni sebut begini, ulama ni sebut begini, diambil daripada sahabat begini. Maka kurang-kurangnya kita ada iktimat pada benda-benda tu, baru boleh kita amalkan. Kita tak boleh main-main. Tak apalah hari ni mak aku mati, lepas-lepas daripada baca Al-Dhali Amin, kita pun duduk doa kat mak kita bagi panjang lagi, tak boleh. Sebab benda tu Nabi tak buat. Maka kita nak doa tempat lain lah. Tak? Doa lepas mayat lah, doa bagi banyak. Dia tak boleh tokok tambah. Walaupun benda tu molek, walaupun benda tu elok, mana benda tu bukan yang benda lain, doa. Tak? Elok. Contohnya baca apa ayat Quran contohnya. Kita rokok baca ayat Quran satu juzuk. Elok baca ayat Quran ni. Tapi Nabi tak buat. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Maknanya kalau sengaja boleh membatalkan sembahyang. Kalau sengaja, kalau tak sengaja tak apa. Sebab apa? Sebab kita pergi tambah benda yang tidak ada dalam apa panggil cara-cara bersembahyang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi soalan? Jadi sudah pakai kita sujud batal. Kemudian kita bangun Allah Akbar, imam dan ganti tempat orang ganti tempat imam. Rakaat yang dia sujud tu sah ataupun orang yang kita buat rakaat kedua. Misalnya rakaat kedua ada batal. Rakaat kedua pakai atau tidak? Pakai. Orang makmum lah. Orang yang makmum yang ganti tu dia nak buat rakaat mana? Sambung. Dia sambung setakat mana dia berhenti tu. Kamu tak sujud tadi. Dia bangun Allah Akbar. Kita masuk balik. Tak, misalnya dia bangun Allah Akbar. Hak dia kata Allah Akbar tu kira. Gitu lah. Dia kira. Maka makmum ni bangunlah Allah Akbar. Maka sambung situ. Sambung waktu tu. Sujud yang tadi pakai. Dia kata dia batal tengah sujud. Dah dia sujud dah. Mana sujud ni sekadar ucap subhanallah je, kira jadilah sujud. Walaupun dia tak doa apa panggil, tak baca apa tasbih sujud tu habis 3 ke 5. Dia sujud tu kira ni tu. Makna orang yang jadi imam ni kalau dia batal terus dia bertindak. Dia tak boleh tunggu dulu tahap 3, kecuali waktu dia sujud. Dia tak boleh nak kelak waktu dia sujud. Contohnya dia sujud, lepas tu baru dia batal. Bukan dia batal baru dia sujud. Dia sujud baru dia batal. Maka dia nak kelak waktu sujud, orang tak nampak dia kelak. Jadi orang tertunggu-tunggu apa panggil dia nak kata. Maka dia kata dulu Allahu Akbar. Rukhsah untuk menyelamatkan orang lain. Maka bila dia kata Allah Akbar, dia pun bangun pergi. Barulah orang ganti dah. Itu mana rakaat tu Sah. Dia pihak tiga belah. Pergi tiga. Sambung tu. Sambung. Hak dia sendiri ni, hak imam ni pergi belakang balik, mula rakaat pertama balik. Dan sembahyang ikut imam tu balik. Sampai habis. Allah alam. Okey boleh? Insya-Allah. Kita mesti sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wasahbihi. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami semua mohon ampun. Mohon daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa datuk nenek kami daripada kalangan mereka beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami, ampunkanlah dosa isteri kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa menantu kami, cucu kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat andai kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin kami, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik, pemimpin yang melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka sakit di kalangan kami, di kalangan ahli keluarga kami ya Allah, kalangan sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, murahkanlah rezeki kami semua ya Allah. Kami berdoa di waktu duha ya Allah, waktu Engkau memberikan pada kami satu ibadah untuk kami memohon doa, memohon rezeki padamu, iaitu solat sunat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah. Jika ada berada di bumi, maka
keluarkanlah. Jikalau jauh, maka dekatkanlah. Jikalau susah, maka permudahkanlah. Jikalau sedikit, maka perbanyakkanlah. Jikalau haram, maka sucikanlah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, bantulah umat Islam, bantulah pejuang-pejuang Islam di mana jua mereka berada. Umat Islam sekarang ini disolimi, diinaya oleh orang kafir. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, satukanlah umat Islam, kembalikanlah umat Islam kepada ajaran Islam, kepada syariat Islam. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami semua. Ya Allah, bantulah seluruh umat Islam, pandulah kami ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum taqabbalan.